Baik, sekarang ni kita akan cari probability using the Poisson table. So, untuk cari menggunakan table, macam biasa kita mesti dapatkan dalam bentuk probability of X greater than or equals to R. Mesti dapatkan dalam bentuk macam tu. Lepas tu baru boleh baca table. Okay, so yang ini saya rasa kamu tak perlu hafal dah sebab saya rasa kamu dah faham dah. Dia sama saja macam discrete Okay, cara ubah-ubah dia tu sama saja macam binomial. Okay, sama saja macam binomial yang kita dah belajar. Sebab binomial dengan Poisson ni dua-duanya adalah discrete. So cara cari dia sama sahaja. Okay, sekarang ni kita tengok example 6. Okay, example 6 adalah X follows Poisson distribution with lambda sama dengan 5.5. Okay, so kita akan pergi kepada kita punya table. Okay, sekarang kita tengok kita punya table dulu. Okay, kita tengok macam mana nak baca table ni. Baik, sifat table ni, kalau kamu tengok lambda ni, dia adalah start dengan 0.1, 0.2, 0.3 and so on. Kemudian ni start balik sampai 1.1 sampai 2.0, start balik 2.1 sampai 3.0 dan seterusnya. Okay, last dia adalah sampai berapa ni? Okay, kita tengok last kali lambda yang ada adalah sampai berapa? Okay, ini 9.0. Okay, so last kali adalah sampai lambda sama dengan 30. Okay, lambda sama dengan 30. Baik, ini adalah untuk yang mendatar. Baik, yang menegak ni adalah nilai R. Okay, ini adalah nilai R. So, tengoklah nilai R kamu sama dengan berapa, kemudian kamu baca. Okay, so cara nak baca dia senang cerita. Saya ajar menggunakan example lah. So, kita pergi kepada example 6, soalan nombor 1. Dia bagi X follows Poisson distribution with lambda sama dengan 5.5. So, untuk soalan A, dia minta kita cari probability of X greater than or equals to 5. So, kalau kamu tengok, ini dah dalam bentuk greater than or equal. So, kita boleh straight away baca daripada table. So, sekarang ni kita cari 5.5 di mana? So, 5.5 adalah berada di sini. Okay, kemudian dia minta probability of X greater than or equals to 5. Maksudnya, R dia adalah sama dengan 5 sekarang. So, kita tengok 5.5 dan R sama dengan 5. So, jawapan dia adalah sama dengan 0.6425 sekarang ni. Okay, 0.6425. So, selesai untuk soalan A. Baik, untuk soalan B, dia minta probability of X less than or equals to 5. So, boleh baca daripada table tak? Tak boleh. Sebab ini dalam bentuk less than or equal. Dia mesti dalam bentuk greater than or equal. So, macam mana nak ubah? Okay, dia akan jadi 1 minus probability of X greater than or equals to 6. Okay, macam mana dapat? Baik, kita buat number line kita tu. So, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 katakan. So, less than or equals to 5. Okay, so dia adalah sama dengan 1 semua sekali ni. Tolak dengan probability of X greater than or equals to 6. So, semua sekali ni 1. Tolak yang ini, kita akan dapat yang di sebelah situ. Okay, so sekarang ni kita carilah. Okay, 1 minus. Okay, R sekarang sama dengan 6. So, 6 dekat mana? Okay, 6 dekat sini. So, kita akan dapat nilai dia adalah 0.4711. So, 1 tolak dengan 0.4711. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.5289. Okay, dia sama saja macam binomial. Okay, dia dua-dua tu adalah discrete. Baik, untuk C, probability of X equals to 5. Okay, so probability of X equals to 5. Macam mana nak dapatkan? Dia adalah sama dengan probability of X greater than or equals to 5 minus probability of X greater than or equals to 6. Okay, so saya harap kamu dah faham dah macam mana saya dapatkan benda ni. Tapi saya ulanglah lagi sekali. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, dia mahu nombor 5 sahaja. So, caranya adalah probability of X greater than or equals to 5 tolak dengan probability of X greater than or equals to 6. So, okay, probability 5 kita akan dapat semua ni. Kemudian kita tolak dengan yang 6 ni. Okay, 6 dan ke atas kita akan dapat yang 5 sahaja. Okay, so dia akan jadi, baik, 5 tolak dengan 6. Okay, so sekarang ni kita tengok 5 dekat mana? 5 adalah dekat sini, tolak dengan 6. So, 0.6425 tolak dengan 0.4711. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.1714. Selesai. Baik, D, probability of X less than 4.
So nak baca daripada table straight away tak boleh sebab ini dalam bentuk less than. Kita mesti dapatkan dalam bentuk greater than or equal. So ini adalah sama dengan 1 minus probability of x greater than or equals to 4. Okay, so saya harap kamu faham kenapa jadi macam tu. Kalau tak faham, sila buat number line. Okay, banyak kali dah saya tunjukkan. Cuba kamu praktikkan sekarang. So ini akan jadi 1 minus, okay, probability of x greater than or equals to 4 adalah sama dengan berapa? So kalau kita tengok table, dia adalah sama dengan 0.7983. So 0.7983. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.2017. Okay. Baik, untuk soalan E, probability of x greater than 3. So probability of x greater than 3 dia adalah sama dengan probability of x greater than or equals to 4. Okay, sebab lebih besar daripada 3. So dia akan mula dengan nombor 4, 5, 6, 7 and so on. So dia adalah sama dengan probability of x greater than or equals to 4. So bila dah dapat dah dalam bentuk greater than or equal, kita boleh straight away baca daripada table dan kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.7983. Selesai. Baik, untuk soalan F, okay, probability of 3 x greater than or equals to 3 but less than 8. Okay, so yang ini kita kena tengok nombor apa yang dia mahu. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 3 termasuk, 8 tidak termasuk, maksudnya dia sampai 7 saja. So caranya kita boleh buat probability of x greater than or equals to 3. Okay, probability of x greater than or equals to 3 minus probability of x greater than or equals to 8. Okay, probability of x greater than or equals to 8. Okay, so 3 dan ke atas, okay, tolak dengan 8 dan ke atas, kita akan dapat yang di tengah-tengah ni. So probability of x greater than or equals to 3 sama dengan berapa? Okay, yang ini 0.9116. So 0.9116 tolak dengan probability of x greater than or equals to 8. So R sama dengan 8, dia akan jadi 0.1905. So tolak tu, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.7211. Selesai untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang ni kita bagi kepada soalan yang kedua. The number of breakdowns in a particular machine occurs at a rate of 2.5 per month. Okey, 2.5 untuk 1 bulan. Assuming the number of breakdowns follows Poisson distribution, find the probability that more than 3 breakdowns occur in particular month. Okay, in a particular month. So untuk soalan A, kita boleh buat X follows Poisson distribution. Okay, dia punya lambda adalah sama dengan 2.5. So ini adalah untuk 1 month. So kita boleh jawab kita punya soalan A. Okay, more than 3. So probability of X greater than 3. Okay, probability of X greater than 3. More than 3. So maksudnya kita boleh buat dia sama dengan probability of x greater than or equals to 4. Sebab apa saya tukar? Sebab saya nak dapatkan dalam bentuk greater than or equal. So bila macam ni, kamu boleh baca daripada table. Okay? Kamu tengok dekat 2.5. Kemudian kamu tengok R sama dengan 4. Berapa dia punya jawapan? So jawapan dia yang kamu akan dapat adalah sama dengan 0.2424. Okay? So selesai untuk soalan A. Baik, untuk soalan B. Less than 10. Okay, occurs in 3 month period. 3 month period. So sekarang ni saya kena gunakan abjad yang lain. So katakan saya guna Y. Okay, so Y follows Poisson distribution with, okay, so kalau 3 months dia akan jadi 7.5. Okay, ini adalah untuk 3 months. So macam mana dapat tu? Baik, untuk 1 bulan dia adalah 2.5. So kalau 3 bulan, kita kena darab dengan 3. So 2.5 darab dengan 3, kita akan dapat sama dengan 7.5. So sekarang ni dia mahu less than 10 breakdown. So probability of Y lah sekarang ni. Okay, less than 10 maksudnya kurang daripada 10. Okay, so yang ini macam mana nak buat? Okay, dia akan jadi 1 minus probability of Y greater than or equals to 10. Okay, so macam mana dapat? Baik, saya ulang lagi sekali. Ini dia mahu 8, 9, 10, 11. Less than 10. Less than 10. Okay, so kalau saya tukar dia kepada equal, dia akan jadi less than or equals to 9. So macam mana nak dapatkan nombor ni? Saya kena buat 1 semua sekali ni. Tolak dengan probability of Y greater than or equals to 10. So 1 semua sekali. Tolak dengan yang ini, kita akan dapat nilai yang di situ. Okay, so
apa yang kamu kena buat sekarang adalah kamu baca daripada table. Okey, dekat bahagian 7.5, R dia adalah sama dengan 10. Kamu dapat berapa jawapan dia? Okey, kamu rujuk kamu punya table sekarang. Okey, dia sepatutnya kamu akan dapat sama dengan 0.2236. So ini kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.7764. Okey, so selesai untuk soalan B. Baik, untuk soalan C. Exactly 3 breakdowns occur in 2 months. So sekarang ni 2 bulan pula. So kita buatlah abjad lain. So katakan apa? Saya tak nak guna Z sebab Z dia ada kaitan dengan normal distribution. So kita elakkan guna Z. So kita gunalah nombor lain. Katakan A. So A follows Poisson distribution. Baik, sekarang ni untuk 2 bulan. 2 bulan lambda dia akan jadi berapa? Okay, so 2.5 darab 2 dapatlah 5. Okay, so A follows Poisson distribution with lambda equals to 5. So dia mahu exactly 3 breakdown. So dia mahu probability of A equals to 3. Okay, so probability of A equals to 3. Macam mana nak buat? Kita boleh buat probability of A greater than or equals to 3 minus probability of A greater than or equals to 4. Okay, kemudian kamu rujuk kamu punya table. Okey, kamu akan dapat yang di sini adalah sama dengan 0.8753. Di sini akan jadi 0.7350. So tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 0.1408. Selesai untuk soalan ni. Okey, untuk soalan nombor 3 ni saya nak kamu try buat sendiri. Okey, sebab apa? Buat sendiri sebab jawapan dia dah bagi dah. So, kamu try buat sendiri, tengok dapat tak jawapan dia. Okey, tengok dapat tak jawapan dia. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. Thank you guys.